Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, surau, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita diberi peluang kembali untuk bertemu. 10 bulan lah tuan-tuan yang tak jumpa. Saya tengok video terakhir tu 10 bulan yang lalu. Berasa macam tak lama mana, 10 bulan lah tuan-tuan kita tak jumpa. Walau bagaimanapun kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun terjadi, semuanya masuk dalam ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Malam ni tuan-tuan kita sambung lagi muka surat 13. Kalau siapa yang ada buku kita ni, kitab Fadail As-Sahabah, kelebihan, keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu kita habis di muka surat 12 tu. Lalu kita nak masuk kepada tajuk ayat-ayat Al-Quran tentang sahabat Nabi. Ayat-ayat Al-Quran tentang sahabat Nabi. Sebenarnya banyak. Saya masukkan dalam buku kecil ini himpunan hadis-hadis berkenaan dengan Fadailus Sahabah ni. Saya masuk dulu muqaddimah ayat-ayat Quran tentang kelebihan, tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, ayat yang pertama tuan-tuan, mungkin saya tak baca ke semua kot. Ada tempat kita perlu rujuk balik, kita baca balik ayat ni. Malam ni kita baca beberapa ayat insya-Allah. Ayat yang pertama ialah ayat dalam surah Al-Anfal, di ujung surah Al-Anfal, kat kanan habis. Ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, yakni kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki, yakni nikmat yang mulia. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ni tuan-tuan, kalau kita baca, kita tengok elok-elok, padan dengan ayat ni sahaja untuk kita meletakkan para sahabat ni sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita, khususnya dalam bab iman. Kita nak contoh orang-orang yang sangat, yang diperakui keimanannya, cukup dengan ayat ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut yang pertama golongan muhajirin, walladzina amanu, orang yang beriman, wa hajaru, yang berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah tu. Siapa mereka ni tuan-tuan? Muhajirin. Hatta Amru bin Al-As tu, yang awal, di zaman awal Islam, musuh ketat Nabi, musuh ketat kepada agama Islam, pun masuk Muhajirin, sebab dia masuk Islam sebelum berlaku pembukaan kota Mekah. Bahagian ulama kata tahun ke-7, bahagian ulama kata tahun ke-8, pemasuk 3 orang sekali. Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dengan Uthman bin Talhah. Ini semua pemimpin-pemimpin dalam peperangan-peperangan orang Quraisy melawan umat Islam, pun masuk di kalangan Muhajirin.
Muhajirin hak terakhir sekali ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sebab dia hijrah ni tuan-tuan, dia hijrah masa pembukaan kota Mekah. Esok nak berlaku pembukaan kota Mekah, malam tu dia dalam perjalanan on the way nak pergi Mekah, nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah, jumpa dengan Nabi di tengah jalan. Nabi nak pergi tawan kota Mekah. Masa tu baru dia masuk Islam menurut kebanyakan para ulama. Jadi semua yang termasuk muhajirin ini masuklah ayat ni, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, tu muhajirin. Semua ni muhajirin. Yang kedua, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberi rumah mereka, tanah mereka, kebun korma yang mereka miliki, harta benda yang ada kepada mereka, semua bagi tumpang dengan orang-orang al-muhajirin. Memberi perlindungan, tak kira lah dalam bentuk apa pun, mereka tolong orang-orang muhajirin. Wa nasaru, dan memberi bantuan serta pertolongan. Siapa tu tuan-tuan? Yang keduanya ialah orang Al-Ansar. Dua golongan ni kita tak masuk ni. Dua golongan ni Allah sebut, tuan-tuan ingat ayat Allah sebut, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika, mereka itulah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, haqqan, yang sebenar-benarnya. Ada isu lagi ke tuan-tuan nak bertikai para sahabat? Sampai takut tu punya clear, kita tak nampak mai hak karut ikut. Kata kat para sahabat lebih kurang tak percaya juga ni hak ayat Quran ni, dia nak lempak mana saya pun tak faham lah tuan-tuan. Sepatah ayat ni cukup dah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Nak apa lagi tuan-tuan? Tapi terpaksa di zaman kita pada hari ini, perkara yang dah jelas clear terpaksa kita terangkan semula. Vaksin kot lah kan, kalau isu vaksin ni orang duk bertikai kot tu kot ni kan, geng-geng anti vaksin tu pening kita dengan mereka. Dia ada hujah ni, nak hujah apa lagi tuan-tuan? Kalau Allah kata ulaika humul mu'minuna haqqan, hang tak percaya kat Quran ke? Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka rezeki. Apa makna rezeki di sini tuan-tuan? Saya baca sekilas dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir As-Sa'di, ay khairun kathirun minar rabbil karim fi jannatin na'im, iaitu kebaikan-kebaikan yang sangat banyak daripada Tuhan yang sangat mulia, fi jannatin na'im, di syurga itu. Itu makna wa rizqun karim, mereka akan dapat rezeki, isu akan dapat segala kebaikan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah, sahabat ni manusia. Kita akan baca nanti hadis-hadis bagaimana sahabat pun bergaduh juga sama-sama mereka. Sama-sama mereka pun berebut juga harta, sebab mereka manusia. Kadang-kadang mereka terlepas cakap sampai sakit hati para sahabat yang lain. Ada sahabat kata lagu tu. Tapi Allah janjikan kerana jasa mereka yang sangat besar terhadap Islam, Allah janjikan keampunan siap-siap dah. Allah ampun semua dosa mereka. Okey, ikutlah tu, syarah banyak lagi tuan-tuan. Ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ni ayat surah Ali Imran 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Apa makna ayat ni? Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Siapa ni tuan-tuan? Bukan kita. Ayat ni ditujukan masa diturunkan dulu. Masa turun ni surah Ali Imran ni,
Siapa yang ditujukan? Kalau kata kamulah, kita masuk duduk kot taman apa tau ni? Barang Jaya ni masuk tuan-tuan. Takkan kuntum Nuh hadut Barang Jaya. Tak lagi, tak masuk lagi. Barang Jaya ada dah lagi masa tu tuan-tuan. Tak ke tak ada lagi pun tak tahu. Jadi bila turun pada masa tu, tuan-tuan bayangkan, ditujukan kepada siapa? Para sahabat Muhajirin dan Al-Ansar lah. Kamu. Surah Ali Imran pula di antara surah, ayat-ayat yang awal surah Ali Imran ni sebelum ayat 120 tu semua cerita tentang Nasara Najran kebanyakannya, yang mai di zaman tahun Al-Wufud dia panggil, Amul Wufud, tahun delegasi daripada luar negara mai masuk Islam beramai-ramai, mai daripada sana, mai daripada sini, tahun 9, tahun 10, dia berpanjang sikit masa dia tu. Salah satu kabilah Arab yang datang yang beragama Kristian, Nasara Najran, namai pada masa tu lah. Tu yang turun awal surah Ali Imran tu, cerita tentang Nabi Isa. Nabi ajak bermuabahalah dengan mereka di awal-awal ayat ni lah. Jadi ayat ni merujuk kepada para sahabat yang ada pada masa tu. Allah kata kamulah, yakni para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in tu ialah umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk diambil faedah oleh umat manusia. Kita kena ambil faedah, ambil pengajaran, jadikan mereka sebagai ikutan, contoh dan teladan dalam kehidupan kamu. Tu'minuna billah, kerana sebabnya ta'muruna bil ma'ruf, kerana kamu menyuruh kepada perkara ma'ruf, ajak orang kepada Islam, ajak sungguh-sungguh ni, berdakwah di sana sini, mengajak umat manusia ni kepada Islam, kepada perkara ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Para sahabat ni mungkar sikit pun tak boleh tengok, tambah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dia tak mau tengok tuan-tuan. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman, yakni beriman dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni masuk tak tuan-tuan di kalangan umat yang terbaik ni, ummatan wasata ni, masuk tak kita tuan-tuan? Saya nak baca satu dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mana dia ni, dzukira lana, ni riwayat dalam kitab tafsir At-Tabari daripada Qatadah kata dzukira lana anna Umar Ibn al-Khattab qala fi hajjatin hajjaha. Sayyidina Umar pergi buat haji, dalam masa haji itulah dia baca ayat ni, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bila dia baca ayat ni tuan-tuan, dia kata pula, dia habaq kepada orang ramai, dia kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man sarrahu an yakuna min tilkal ummah, barang siapa yang nak jadi sebahagian daripada umat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu umat yang terbaik, falyuaddi syartallahi minha, tunaikan syarat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan itu. Mana orang lain boleh jadi dah umat yang terbaik, umat yang datang kemudian selepas Nabi SAW, boleh, tapi kena buat, kena laksanakan syarat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 tadi ni kan. Tu'min apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf, 1, 2, wa tanhauna 'anil munkar, 3, tu'minuna billah. Sahabat buat dah. Sebab tu mereka jadi umat yang terbaik. Ayat ni tuan-tuan kena ingat ditujukan kepada para sahabat
yang ada di zaman Nabi SAW. Kita boleh masuk juga, tapi kita kena tunaikan syarat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Allah bagi tahu sebab kenapa mereka jadi umat yang terbaik. Mereka dah laksanakan 3 tanggungjawab tadi. Kita kalau nak jadi, kena buat lagu tu juga baru jadi. Bukanlah kita tak termasuk, tapi kita kena penuhi syarat tersebut, baru kita boleh jadi umat yang terbaik tersebut. Okey, sambungan ayat tu. Bila kita faham tuan-tuan, ayat ini ditujukan kepada para sahabat, bukan asasnya ditujukan kepada kita yang datang pada akhir zaman ini tuan-tuan, barulah kita boleh faham ayat sambungan dia, iaitu walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Kalaulah orang ahlul kitab, yakni yang ada di Madinah bersama-sama dengan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in tu, kalau mereka beriman kepada risalah Nabi kita Nabi Muhammad, lakana khairan lahum, maka barulah akan jadi perkara keimanan mereka tu jadi benar kebaikan yang sangat banyak yang akan diperolehi oleh orang-orang ahlul kitab. Dia terjemah apa nak? Sekiranya ahli kitab beriman, yakni yang ada pada zaman tu lah, bersama dengan para sahabat Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tapi dia tak mau beriman. Dia tahu Nabi kita tu Nabi, tak mau terima. Nak bermusuh juga dengan Nabi SAW. Di antara mereka ada yang beriman, ada juga beriman. Abdullah bin Salam dan beberapa orang-orang Yahudi yang memeluk Islam ada. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau tuan-tuan maknakan ayat ini dengan kita semua, para tak masuk, bukan para sahabat kita semua ni, ayat ni susah tuan-tuan nak faham. Tapi bila kita memahami makna ayat ni ditujukan kepada para sahabat, maka barulah yang kemudian tu mudah kita faham. Ayat ketiga tuan-tuan, saya baca cepat-cepat nak habis 10 ayat ni. Hak ketiga ni kita baca dah sebelum ni. Kita dah baca dah cerita tentang para sahabat ni, telah disebut dalam kitab Taurat, telah disebut dalam kitab Injil dan kuliah kita yang telah lalu. Allah sebut dah tentang keadaan mereka. Ayat keempat pula, iaitu surah Al-Fath, ayat yang ke-18. Ini ayat ni Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Fath ni pada masa Nabi baru balik, dalam perjalanan balik daripada Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah, bulan Zulqa'dah. Masa on the way balik tu, para sahabat duk bantah. Ada sahabat tak setuju dengan perjanjian yang ditandatangani oleh Nabi SAW. Sebelum tu berlaku satu isu, iaitu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikhabarkan telah mati, dibunuh oleh orang-orang Quraisy masa Nabi hantar dia untuk berunding dengan orang-orang Quraisy, sehingga Nabi SAW mengadakan satu perjanjian yang dipanggil dengan nama Bai'atul Ridwan. Pernah dengar tak tuan-tuan tu? Baca sirah kita akan tahu cerita tersebut. Mereka pun berjanjilah dengan Nabi SAW sanggup mati, tak akan lari kalau berlaku pertempuran dengan orang-orang Quraisy. Mereka nak tuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang dikatakan dibunuh pada ketika itu. Tapi Uthman mati dibunuh tak kena pun. Itu khabar angin sebab dia kena tahan 3 hari di sana. Buat satu bai'ah, janji setia tu di bawah satu pokok, nama pokok tu ialah pokok Samurah. Tuan kalau pergi Mekah dah boleh pergi dah kan? Tanya mutawif, mana dia? Bila sampai di Ja'ranah, Bai'atul Ridwan ni ialah kawasan Hudaybiyah, bukan Ja'ranah, di Hudaybiyah. Allah dia panggil apa tuan tu? Terlupa dah, lama tak pergi kan. Tapi di Hudaybiyah lah, Masjid Hudaybiyah tu, tanya mutawif yang bawa tu, mana bentuk pokok Samurah yang para sahabat berjanji setia dengan Nabi SAW. Jadi ayat ni nak merujuk kepada peristiwa tersebut, peristiwa perjanjian yang dilakukan di bawah pokok Samurah, seramai lebih kurang 1,400 sehingga 1,500 orang para sahabat. Mereka ni semua Allah sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim.
laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Syajarah tu pokok. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah redha. Allah redha kepada mereka ni semua, terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, yakni pohon samurah. Dalam tafsir At-Tabari sebut nama tu, pokok tu nama dia pokok samurah. Sehingga tuan-tuan pokok tu jadi pokok berkat. Kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, pakat duk cari mana pokok ni, pokok yang turun ayat ni. Sampai dia tak tahu hak mana satu, tapi pi juga duduk di bawah pokok ni. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar arah tebang bang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Sulhul Hudaybiyah ni, para sahabat dua harap itulah kemenangan untuk umat Islam. Boleh masuk, boleh buat umrah dah, walaupun sebelum tu perang orang Quraisy halau orang Islam boleh pergi. Dua harap itulah sebab Nabi mimpi boleh masuk ke kota Mekah, boleh pergi tawaf, boleh pergi sa'i, bercukur. Ada yang bercukong, ada yang bergunting. Jadi duk harap tu lah, pi tak boleh masuk. Itu yang para sahabat petikai. Tapi Allah janjikan tak lama lagi kamu akan diberi wa athabahum fathan qariba. Balik ya tuan-tuan daripada peristiwa ni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Lepas tu masuk Muharram, menang terus dengan Khaybar. Bulan Muharram tahun yang ke-7. Allah bagi kemenangan yang dekat. Mereka dapat harta ghanimah yang sangat banyak. Kemudian 2 tahun daripada peristiwa ni, tak sampai 2 tahun lah, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 bulan Ramadan, bulan 9 masuk bulan Ramadan, Mekah pun ditawan oleh umat Islam tanpa berlaku pertumpahan darah. Allah janji, Allah bagi. Tapi syahidnya dalam ayat ini ialah, kata Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an ridahu 'anil mu'minin alladzina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah. Allah nak bagi tahu kita semua, hak datang kemudian supaya menghormati para sahabat tu golongan yang Allah dah redha. Allah perakui keredaan terhadap mereka, golongan yang berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok tersebut. Sehingga dalam hadis menyebutkan bahawa siapa-siapa pun yang terlibat dalam perjanjian malam itu berada di bawah pokok tersebut yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa ni tak akan masuk neraka. Yaitu dalam sebuah hadis yang berbunyi an Jabir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara ahadun mimman bay'a tahta syajarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak akan masuk syurga seorang pun, tidak akan masuk neraka. Silap tuan-tuan terjemahan. La yadkhulun nara ahadun, seorang pun tidak akan masuk neraka di kalangan orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah pokok, yakni pokok samurah yang kita sebutkan tadi. Mana depa ni ahli syurga kan? Bukan dia lagi tuan-tuan. Dan kalau tak masuk neraka nak di mana lagi? Depa ni adalah ahli syurga, sepakat para ulama tuan-tuan. Imam Nawawi syarah hadis ni, Imam Nawawi kata apa? Hadis tu riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama, kata para ulama, makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ialah
la yadkhuluha ahadun minhum qat'an. Seorang pun di kalangan mereka ni tidak akan masuk ke dalam neraka qat'an, putus. Tak ada khilaf lagi dah. Jadi kalau sampai teratulah tuan-tuan, para sahabat ni dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW, clear dah mereka ni orang baik, ahli syurga. Pasal macam, tak baca pun tak apa dah kitab ni, berhenti baca kitab lain pula lah kot. Dah jelas betul tu. Tapi nak kena baca juga dah orang tak tahu ni. Pelik masyarakat kita bila menolak keadilan para sahabat, kebaikan para sahabat. Tapi duk berasa nak petikai lagi para sahabat. Pergilah petikai orang lain ramai lagi boleh petikai. Ahli politik kita tuan-tuan cari siapa dia ramai kutuk ada apa? Duk kutuk para sahabat buat apa? Yang seterusnya ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun, lagi yang pertama-tama masuk Islam. Masuk Islam mula-mula seperti apa tuan-tuan? Kalangan yang duduk serumah dengan Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memang duduk di rumah Nabi SAW. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW, yang dihadiahkan oleh Khadijah ketika Nabi berkahwin dengan dia. Anak-anak Nabi SAW, ini semua sabiqun, tapi mereka ni orang yang duduk serumah dengan Nabi SAW. Luar daripada rumah Nabi, mana hak bukan duduk serumah dengan Nabi, yang pertama masuk Islam, sepakat para ulama kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni dia masuk Islam ya. 5 orang hari tu juga dia bawa jumpa Nabi masuk Islam. Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awam, ni semua masuk Islam di tangan Sayyidina Umar. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, Sumayyah, Yasir suami dia, anak dia nama apa? Ammar bin Yasir. Ni semua as-sabiqun al-awwalun. Ada lagi golongan yang mula-mula masuk Islam, yang pertama-tama yang cepat-cepat masuk Islam ni, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Al-ansar hak awal-awal masuk Islam. Dalam peristiwa sebelum Bai'ah Aqabah yang pertama, 6 orang masuk Islam. Bai'ah Aqabah yang pertama pula masuk Islam 12 orang. Lepas tu tahun depan pula buat Bai'ah Aqabah yang kedua, masuk sampai 70 orang lebih masuk Islam. Ada dah wanita pada ketika tu yang meluk Islam. Sebelum tu lagi Nabi hantar sahabat dia Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibnu Ummi Maktum ke Madinah Al-Munawwarah. Orang-orang masuk Islam awal-awal. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr. Ni semua sahabat-sahabat yang termasuk di kalangan as-sabiqunal awwalun, sebahagian daripada mereka. Depa ni semua Allah sambung lagi, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti jejak langkah orang-orang yang awal memeluk Islam ni zaman tu. Depa ni kata Allah Subhanahu wa taala, Allah redha kepada mereka. Allah redha kepada mereka, radhiyallahu anhum. Sampai hari ni kita sebut nama sahabat mana pun, radhiyallahu anhum.
Allah redha kepada mereka. Wa radu'an, bahkan mereka juga redha. Memeluk Islam ni puas hati, memang inilah ajaran yang benar. Tidak ada sembarang syak wasangka lagi terhadap ajaran Islam. Sebab tu dalam bai'ah, dalam Sulhul Hudaibiyah, Nabi terima isi perjanjian yang berat sebelah tu tuan-tuan. Tenang-tenang saja. Kan salah satu isi perjanjian dia apa? Kalau ada orang kafir Quraisy keluar daripada agama nenek moyang masuk Islam, pergi minta bantuan dan perlindungan di Madinah, Nabi kena hantar balik. Tetapi kalau sebaliknya yang berlaku, iaitu orang Islam murtad lari pergi ke Mekah, minta bantuan dan perlindungan kepada orang-orang Mekah, kami tak payah bagi balik. Oh, hak tu yang Umar tak boleh terima, Nabi terima. Sebab Nabi yakin bahawa para sahabat ni insya-Allah iman ni bila dah masuk, Nabi kenal para sahabat ni insya-Allah dia tidak akan murtad mudah-mudah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah telah sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang sangat besar. Lagi punya jelas tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat ke-6 ni banyak kali saya dah sebut dulu, ceramah Syiah pun sebut ni juga. Tak mau baca dah ayat tu. Ayat surah Al-Baqarah ayat 13. Tengok bawah ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Syahid dia tahan sikit tu ya. Cuba tuan-tuan perhati tengok. Ni ayat ni ditujukan kepada orang Yahudi, Ahlul Kitab yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Mereka tak mau beriman. Macam-macam mereka buat honak dalam masyarakat Madinah terhadap umat Islam, terhadap Nabi SAW. Allah kata apa? Fa in amanu, kalaulah mereka beriman. Orang Yahudi tu, kalaulah mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti mana yang kamu beriman, faqadih tadaw, maka sesungguhnya mereka telah pun mendapat petunjuk. Cuba tuan-tuan fikir, siapa seperti mana kamu tu siapa? Orang Yahudi di Madinah tu, kalaulah kamu beriman seperti mana kamu beriman. Siapa kamu di situ? Para sahabat lah. Takkan nak merujuk pada siapa-siapa tu hak duduk di mana-mana tu. Maknanya para sahabat ni beriman dah dapat hidayah dah lagi. Allah perakui dah keimanan para sahabat ni. Allah perakui lah. Iman macam mana hak betulnya, yang dikira orang tu benar-benar telah mendapat hidayah, macam keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Boleh nampak tuan-tuan makna ayat tu? Pendek ya. Tang syahid ayat ni tang mana? Tang bimithli ma amantum bih. Tang tu ya syahid dia. Nak menunjukkan bahawa Allah dah perakui keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, cukup. Satu lagi lah tuan-tuan saya nak baca kat tuan-tuan malam ni. Saya nak ambil ayat last sekali tuan-tuan. Kita tinggal 2-3 ayat tu, iaitu ayat ke-10. Cuba tuan-tuan perhati ayat hak terakhir ni, muka surah 18 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebahagian hartamu pada jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai, memiliki, mempunyai langit dan bumi. Ini gesaan kepada para sahabat supaya infak harta, sedekah. Kemudian Allah sebut, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal
ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Berarti daripada la yastawi minkum, tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Jadi Allah nak abangkan kita, di kalangan sahabat-sahabat Nabi dulu ni, di kalangan mereka tu tak sama darjat. Ada dua golongan. Satu golongan yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Mereka infak harta mereka pada jalan Allah, sumbang untuk Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, pergi perang pula dengan Nabi, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Depa ni nak banding dengan hak masuk kemudian lepas pembukaan kota Mekah orang masuk Islam. Nabi tawan, hari itu berapa ribu orang masuk Islam. Yang masuk Islam pada selepas daripada tu, infak juga harta, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tak sama dengan hak masuk Islam dulu. La yastawi minkum, bukan kita, di kalangan para sahabat dulu. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath, sebelum pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan, wa qatal, dan juga berperang di jalan Allah. Tak sama. Dua-dua infak, dua-dua golongan berperang di jalan Allah, tapi tak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itu, yakni yang masuk Islam awal itu, yang berjuang bersama dengan Nabi SAW, yang infakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman awal Islam itu, a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Maknanya di kalangan sahabat pun ada darjat. Hak yang hebatnya, yang tinggi, yang paling tinggi kedudukannya ialah hak awal. Hak belakang ni kurang sikit nak banding dengan yang awal masuk Islam. Tapi di ujung tu yang penting lagi, tuan-tuan. Allah kata apa? Wa kullan, kesemua mereka, hak awal ke, hak kemudian ke, yang infak awal ke, yang infak kemudian ke, yang berjuang di awal ke, yang berjuang di kemudian hari ke, wa'adallahul husna, Allah menjanjikan kepada mereka balasan yang lebih baik. Al-husna ni isim tafdil, yang membawa makna sesuatu yang terbaik, yang paling baik. Para ulama kita, tuan-tuan, bila syarah ayat ni, mereka terang kat kita apa makna wa kullan wa'adallahul husna. Al-husna dalam ayat ni maknanya ialah, saya nak baca kat tuan-tuan. Dalam tafsir At-Tabari, yaqulu wa qawluhu wa kullan wa'adallahu al-husna, yaqulu ta'ala wa kullu ha'ula'i alladhina anfaqu min qabli al-fathi wa qatalu walladhina anfaqu min ba'di wa qatalu wa'adallahu al-jannah. Husna tu makna dia jannah. Jannah makna apa, tuan-tuan? Syurga. Semua mereka yang dulu, yang kemudian, yang infak, yang berperang di jalan Allah, Allah menjanjikan kepada mereka syurga. Mana golongan para sahabat, hak masuk awal, masuk kemudian ni, walaupun ada darjat, tapi kesemua mereka Allah dah janjikan siap-siap dah untuk mereka syurga. Batu Ibnu Hazmin kata semua para sahabat Nabi ahli syurga. Terus duk petikai. Sebab kita, tuan-tuan, kalau kita duk rasa ragu lagi lah, sahabat ni bukan ahli syurga lagi kot. Kalau tara sahabat tu, tuan-tuan, ya Allah, puji dalam Quran tak tahu banyak mana ni pun kita masih duk ragu lagi daripada ahli syurga ke tak. Agak-agak kita nak duk tak mana dalam syurga, tuan-tuan. Boleh masuk ke tak, tuan-tuan? Kita ni boleh masuk ke tak? Kalau para sahabat tu kita duk bincang ni dalam kajian ilmu, sahabat pun belum tentu syurga. Kalau sahabat tu kita kata belum tentu syurga lagi, kita nak duk tak mana, tuan-tuan? Kita buat datang pada untuk Islam. Jadi ni dengan ayat Quran, dengan hadis-hadis Nabi, dengan tafsir para ulama kita, clear.
bahawa para sahabat ialah ahli syurga biinfaqihim fi sabilih, dengan kerana infak mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ni sampai habis. Apa yang kamu tinggalkan lagi untuk ke ahli keluarga kamu? Tak ada, aku tinggal Allah dan Rasulnya sahaja. Umar separuh. Para sahabat ni sampai mati, dia tak tahu banyak mana dalam peperangan-peperangan menentang musuh pada ketika itu. Dan ada lagi lah yang lain. Itulah kata para ulama kita untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi insya-Allah bulan depan kita akan masuk baca hadis lah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin saat tuan-tuan nak kongsi dengan tuan-tuan sesuatu, tapi tak ada kaitan dengan tajuk ni lah. Saya rasa perlu juga dalam kehidupan kita ni, iaitu kita kena ambil berat sembahyang ni, salat kita ni. Saya nak pesan kat tuan-tuan satu rahsia yang didedahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk pandangan kita semua hadut sembahyang. Hari-hari kita sembahyang sunat, sembahyang fardu, kadang-kadang kita tak perasan. Iaitu Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya, wa'lam anna min makayidihi, yakni asyaitan, an yushghilaka fi salatika bidhikril akhirati wa tadbiri fi'lil khairat liyamna'aka an fahmi ma taqra. Imam Ghazali kata, ketahuilah bahawa sebahagian daripada tipu daya syaitan ni, dia akan tipu kita. Kita rasa macam kita buat tu elok, padahal kita kena tipu dengan dia. Iaitu dia buat apa tuan-tuan? Dia akan sibukkan kamu di dalam salat kamu dengan mengingati akhirat dan tadbiri fi'lil khairat, duk merancang nak buat benda-benda yang baik. Pernah ada tuan-tuan sembahyang jadi lagu tu tuan-tuan? Teringat akhirat, bukan teringat dunia. Kok tadi kasut aku buat belah tu ke belah tu. Hak tu boleh kacau sembahyang. Hak tu tak masuk, tu bukan bab umur akhirat. Ni ingat akhirat. Ingat syurga, bayang neraka. Apa lagi? Hak benda-benda yang berbentuk akhirat ni. Dosa, pahala. Ingat masa kita sembahyang. Kalau kita tengah sembahyang tiba-tiba terbayang sungai-sungai dalam syurga, walaupun tak boleh bayang, tapi terbayang yang tu pun kita ingat, itu sebenarnya adalah tipu daya syaitan. Punya hebatnya syaitan ni. Kita duk ingat, kalau ingat akhirat kau okey lah sembahyang. Nah, tu sebenarnya ialah tipuan, mainan syaitan. Dan kamu merancang tadbir fi'lul khairat, duk rancang dalam sagi lepas ni aku nak sedekah lah RM10. Ni ada projek, macam kami kata Yayasan Amal duk buat projek telaga, pembinaan telaga di Chad. Satu telaga nak insya-Allah tahun ni nak buat juga sebiji telaga. Duk rancang bila? Masa sembahyang, masa baca Fatihah, masa duk baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, masa duk baca Rabbi ghafirli warhamni wajburni, duk rancang ni nak buat kebaikan tu, nak buat kebaikan ni. Balik lagi nak buat baik akak bini. Tu pun masuk kena, tu pun mainan syaitan juga. Kenapa syaitan buat lagu tu? Imam Ghazali habaq sebab dia. Sebab dia ialah untuk menghalang kamu daripada memahami apa yang kamu baca. Sepatutnya masa kita sembahyang, kita kena hayati bacaan yang kita baca tu. Rabbighfirli, ya Allah ampun dosaku, warhamni rahmati, kesialah ke aku ni ya Allah, wajburni, aku ni lemah ya Allah, tolonglah tampung kelemahan yang ada padaku ya Allah, warfa'ni, ya Allah angkatlah darjat aku ni hina, bagilah aku duduk di kalangan orang salih. Kita kena hayati yang tu. Tiba-tiba masa tu duduk rancang nak sedekah tu, esok ni nak pergi pansyawai sikit lah, duduk pergi lambat tengah ni kan. Tak kira lah apa pun urusan kebaikan sekalipun, kalau kita duduk rancang dalam sembahyang kita, bermakna kita kena sedar, aku kena tipu dengan syaitan lah, sehingga terhalang kita daripada memahami, menghayati bacaan-bacaan dalam salat. Dan sikit lagi Imam Ghazali sambung, fa'lam, ketahuilah. Imam Ghazali pesan ni nak dia bocorkan rahsia syaitan.
supaya kita tak terus tertipu. Semayang dah, tapi apa pun tak ada, tak menghayati langsung. Duk baca doa qunut, Allahumma hadina fi man hadait. Kita ustaz tak tu imam ni, dia pergi kot tu pula dah, bukan duk ya Allah bagilah hidayah kami ni di kalangan umat yang engkau bagi hidayah. Dia tak mai hal tu. Fa'lam, ketahuilah, anna kullama yushghiluka an fahmi ma'ani qira'atika fahuwa waswas. Ketahuilah, apa sahaja yang menghalang kamu, menyebabkan kamu daripada memahami makna-makna bacaan dalam salat kamu, maka itulah was-was, gangguan daripada syaitan, bisikan daripada syaitan ketika kamu salat. Dia macam-macam tuan-tuan, dia boleh main. Kami hadut berceramah ni tuan-tuan, katalah nak pergi ceramah di situ tu, kita tak boleh bersedia tajuk tu. Masa awal-awal saya duduk mengajak dulu-dulu, jadi tuan-tuan, lagi nak kata apa ni kan, mayang mana duk teringat nak ceramah apa sekali lagi tuan-tuan, lingkup semayang kita tuan-tuan. Jadi kita bila semayang, kita kena fokus seluruh bacaan dalam salat tu. Yang pertama bagi faham, kemudian hayati, fahami makna setiap patah bacaan dalam ibadat salat kita. Kalau ditakdirkan ada di kalangan kita yang masih ada part-part tertentu dalam seluruh bacaan salat tu, dia rasa dia tak faham lagi, kena belajar. Tik lu, hak ni faham tak? Yang ni faham, tahiyat, apa dia tu? At-tahiyyatul. Tak tahu tanda tu, pilih tanya orang. Tanya macam mana kita nak menghayati Rabbana lakal hamd. Nak maksud apa tu kita ketika itu? Kena pelajari, dan kita barulah bila kita salat kita boleh menghayatinya dengan baik, insya-Allah. Moga-moga pesanan terakhir ini juga memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.